10 malam terakhir ni jangan kita kurang walaupun sedikit kan, sedikit lagi. Bahkan kita kena tambah, gandakan lagi sebanyak mungkin. Pun begitu, walaupun dari segi kuantitinya bertambah, jangan kita abaikan kualiti, kerana kualiti itulah yang paling penting. Tanpa menafikan kuantiti itu juga penting, kualiti itu yang terlebih utama. Buat 8 ke 10 ke, kalau kualiti dia kualiti yang terbaik, alhamdulillah itu yang terbaik. Jadi walaupun malam ni kita buat 8, tuan-tuan dan puan-puan hak masa kata tak cukup lagi, kita boleh terus sambung di masjid Kampung Raja pun boleh, ataupun kita nak sambung sendiri pun boleh. Yang tak mau ni jangan bagi kurang daripada bulan hari yang sebelum-sebelum ni. Kerana kita kata tawaran yang Allah Ta'ala bagi ini pada 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini, seperti yang Nabi SAW sabdakan, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Dan ada juga yang Nabi SAW, hadis yang Nabi SAW sebut, cari pada malam-malam yang ganjil. Kalau kita main teka-teka, kadang-kadang mungkin kita dapat, mungkin tak. Contoh kita target bulan 27, kena 27 betul, malam 27 kena 27 betul, lega. Kalau tak betul, kena malam-malam yang lain, siapa yang rugi? Kita juga yang rugi. Jadi kalau kita buat daripada kita kata 10 malam yang pertama, start pada malam ni ataupun malam 21 straight sampai habis, kita kata mainlah malam Lailatul Qadar tu, main bila pun insya-Allah pasti kita akan dapat. Cuma kita kata kalau segi logiknya, kalau kita tengok orang anak sendiri, orang-orang soleh, walaupun bulan Ramadan tu dia ganda dah, amalan-amalan mereka tu ganda, memang berlipat kali ganda nak bandingkan bulan lain. Tapi 10 malam dia lebih gandakan lagi, dan malam-malam yang ganjil lagi bertambah-tambah. Jangan kita malam-malam ganjil pula kita kurang daripada malam-malam besar. Malam ni malam 20, jangan malam 21 kurang daripada malam ni lagi. Kuih lebih tak apa, jangan kuih kurang. Sebab apa? Kita yang rugi tu tak ada lah rugi sangat. Kita buat juga, ada orang kata buat juga, asalkan buat cukuplah. Tapi kalau kita tengok nisbah pada ganjaran yang Allah Ta'ala tawarkan, rugilah. Kalau kita ambil halal, buat halal balai dengan tawaran yang Allah Ta'ala bagi. Antara amalan-amalan yang banyak yang telah kita buat, seperti contohnya solat tarawih, jangan tinggal langsung 8 ke 20 ke. Kalau kita buat 8, kita tambah kualiti dalam solat kita lagi. Kita solat panjangkan sikit solat kita, tambahkan khusyuk sikit solat kita. Pak Ya tengok tu macam tak tahu nak baca panjang no? Walaupun 8 panjang pula, sama je 20 Ustaz, buat 20. Dengan 8 tu pasal sejuk hati sikit no? Saya duduk di Mesir, ada masjid bawah pada imarah saya tu, dia pun buat 8 juga, memang 8. Tapi satu kita panggil satu rakaat, kita panggil apa, rubuk tu kan, yang dua line, dua muka setengah tu. Dia baca sekali no? Tapi banyak ada masjid hak buat sikit, buat panjang, hak buat lebih panjang lagi pun ada no? Jangan tak buat je. Okay, baik. Itu antaranya kita panggil apa, solat sunat tarawih, jangan tinggal. Yang kemudian amalan-amalan kita yang lain, baca Quran, tambah lagi. Hak mana sebelum ni kita boleh sehari ni dapat sejuzuk je, tambah lagi bagi 2 juzuk. Ataupun kalau kita masih lagi baca sikit, tapi kita tambah lagi selok-selok tafsir ataupun kita panggil terjemahan. Kemudian lagi amalan yang lain lagi, kita bangun sahur, jangan sesekali lepas ni 10 malam terakhir, jangan sekali tinggal. Kita lewat macam mana pun, cuba dapatkan 2 rakaat solat yang boleh solat tahajud. Ataupun tak dan sangat bangkit terlewat. Biasanya dia dalam bulan 30 hari ni mesti ada no? Tak tahulah kalau saya tu, mesti ada satu hari yang kita akan lewat bangun. Tak tahulah malam tu malam Lailatul Qadar. Tapi jangan lepaskan peluang. Tak ada nak solat berjemaah, tak ada nak solat tahajud, jangan tinggal berdoa. Berdoa pada waktu sahur merupakan waktu yang mustajab doa. Sebenarnya tuan-tuan, bulan Ramadan ni sepanjang hari, daripada siang Ramadan sampai malam sampai pagi esok tu, semuanya waktu mustajab doa. Tambah-tambah orang yang sedang berpuasa, waktu mustajab doa. Lepas tu pi pula pada tempat-tempat yang kita kata memang mustajab doa lagi, berganda-ganda mustajab doa. Cuma kita tak tahu Allah Ta'ala mustajabkan doa kita tu macam mana, dia nak bagi apa. Tapi dia akan bagi, cuma dia nak bagi kot mana tu kita tak tahu. Jadi yakinlah segala permintaan
doa kita Allah Ta'ala kabulkan. Lagi amalan yang lain, kalau orang lelaki lah khasnya, jangan kita panggil lepaskan peluang untuk beriktikaf di masjid. Orang perempuan mungkin susah sikit. Orang perempuan dia ada bahagian-bahagian dia yang lain. Kalau dia pandai, dia boleh dapat pahala lebih besar daripada orang lelaki yang boleh beriktikaf dalam masjid. Dia sediakan makan, berbuka puasa untuk orang lelaki. Itu pahala, dia dapat pahala. Lelaki dia pergi semayang, pergi iktikaf di masjid, semayang masjid, puasa hari tu, puasa bagus sungguh lah. Tak tengok orang perempuan kan tak buat dosa semua, kualiti pahala sejuta lah dia kata, dapat dia. Pasal dia sedia makanan kat orang lelaki. Sama juga bila waktu sahur dia sediakan makanan, nampak sibuk, dia nak semayang pun tak ada. Atas tu nampak kata, habis lah orang perempuan ni, kalau kita pula suruh dia semayang kan, dia tak ada semayang, kita marah dia pula. Tak kira dia semayang lagi, kita pula tak makan. Tak ada sok. Jadi jangan, orang perempuan jangan rasa letih ataupun rasa kita lemah dengan kesibukan kita sebagai orang perempuan. Pahala kita tu Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala akan bagi. Tak dapat pahala yang kita buat tu, kita dapat pahala orang yang kita sediakan makanan untuk bagi yang membuka puasa tu. Okay, jadi orang lelaki jangan tinggal beriktikaf. Beriktikaf ni terlebihnya pada malam-malam 10 malam yang terakhir. Kalau kita kata ulama-ulama, orang-orang soleh, memang Nabi SAW sendiri beriktikaf terus. Malam tu memang daripada Isyak, daripada Maghrib semua tu terus sampai pagi esok, lepas sok baru balik. Kalau kita di masjid semua ada sedia sok, tak ada balik tak apa. Tapi kalau ingat anak bini balik dah. Tengok mereka makan apa, jaga tak jaga. Okey. Satu perkara yang lebih penting lagi yang saya nak pesan untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan ialah jangan kita buat ibadat ataupun pulun kita buat ibadat tambah-tambah bulan Ramadan ini kita fikir diri kita saja. Terutamanya orang lelaki lah. Orang lelaki ni asalkan dia boleh pergi masjid, dia semayang, dia iktikaf, cukup dah. Dia tak kira anak dia bangkit ke, bini dia bangkit ke, bini dia semayang tarawih ke tak, anak dia pergi masjid ke tak, dia kira diri dia. Kebanyakan yang macam tu. Asalkan pelepah diri dia. Takkan kita nak masuk syurga seorang-seorang, takkan kita dapat pahala seorang-seorang. Jadi antara sunnah Nabi SAW, ada hadis Nabi SAW menyebut pada 10 malam yang terakhir Nabi buat apa? Nabi kejutkan ahli keluarga dia. Nabi kejutkan. Maksudnya kejut apa? Kejut, ajak mereka semua bangkit. Mereka bangkit tak bangkit itu nombor 2. Kita usaha kejut sebagaimana Nabi. Nabi pun kejutkan isteri, anak-anak isteri dia. Tambah kita lagi lah nak kena pastikan mereka tu semua kita kata paling kurang baik ataupun jadi elok macam kita, jadi soleh macam kita. Kemudian Nabi buat apa lagi? Nabi syadda mi'zarahu. Nabi ikatkan ikatan kain dia. Maksudnya apa? Ada yang sebut ikatan, ikat-ikat tu maksudnya tak buat apa dengan bini dia, tak ada hubungan lah. Pasal ikat ibadat saja. Satu lagi simboliknya menyebut apa? Bahawa Nabi bersungguh-sungguh. Kalau ikat kain ni nak atas semangat sungguh-sungguh beribadat. Habislah kita panggil gila-gila punya ibadat lah. Tak fikir apa dah, fikir ibadat je. Tu kesungguhan Nabi. Tu Nabi tu. Kita pun paling kurang tak boleh ikut 100% cubalah. Ikat kain kuat-kuat sikit. Semangat sikit. Lebih daripada hari-hari ataupun kita kata minggu-minggu yang sudah. Kemudian Nabi buat apa? Wa ahyal laila. Nabi hidupkan malam. Kalau sebelum ni kita bangkit ke 5 kita semayang 10 malam yang terakhir bangkit awal lagi. InsyaAllah. Kata-kata saja saya berilah. Bangkit awal lagi. Tambah kalau hari-hari cuti. Kalau hari sekolah tu mungkinlah. Jangan tinggal, rugi. Jadi saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan saya sendiri untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir. Takat mana yang kita boleh usaha sampai habis, kita panggil habis metal. Takat mana kita boleh buat, kita buat. Hari yang kita tak jaga ke, tak bangkit tu jangan bersedih. Ada hikmahnya. Sebab bukan kita tak mau bangkit, kita dah niat dah. Yang penting kita niat daripada malam kita tidur tu, kita niat nak buat ibadat, kita niat nak bangkit malam. InsyaAllah kalau kita tak terjaga pun dengan rahmat Allah Ta'ala, kesian belah Allah Ta'ala bagi pahala kita. Kerana ganjaran Lailatul Qadar ni bukan sikit, 1000 bulan. Bersamaan lebih kurang 83 tahun lebih. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi mengadu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa umat Nabi ni umur pendek. Nak bandingkan umat-umat dulu. Ada sama Nabi Nuh sampai 900 tahun lebih. Rata-rata umat Nabi lain semua ratus-ratus. Main ratus-ratus ya.
2 rak, 3 rak, 4 rak, kita main 63 hingga 60 hingga 70 tahun. Kalau lebih tu kira kita bagi apa? Bonus lah. No, ada orang lebih tapi lebih kalau kurang sihat, payahlah. No. Tapi kalau lebih sihat boleh buat ibadat semua, alhamdulillah. Jadi kita kata nak saut tawaran yang Allah Taala bagi. Dah mengadu, kemudian Allah Taala dah bagi tawaran dah. Lailatul Qadar, kalau tak ambil rugi. Tapi kalau siapa yang dapat tiap tahun dia dapat selama umur dia, contoh umur kita 40-50 tahun, tiap tahun kita dapat takbir 10 malam yang terakhir, kita kata dari segi atas-atasnya dapatlah. Kalau dapat tu kita kata pahala berbanyak-banyaklah pahala. No? Jadi mudah-mudahan. Tapi tuan-tuan, puan-puan, saya sendiri jangan ingat pahala saja. Dosa pun kena ingat semua. No? Ada orang dia buat baik dia, dalam masa yang sama dia buat jahat juga. Dia maki hamun orang, dia mengumpat, dia bergosip, membawang, viral, apa semua tu. Jaga, ingat, walaupun kita punya pahala ibadat, amalan yang baik, kebaikan berganda, yang jahat pun jaga-jaga. Bulan Ramadan, dia lain sikit. No? Macam mana digandakan pahala, begitu juga kejahatan digandakan. Tambah-tambah kalau orang yang buat kejahatan pada malam-malam Ramadan. Jangan kita pandang kejahatan tu buat jahat, buat dosa besar. Maksud kita dosa-dosa yang kita kata dosa-dosa di bibir mulut, menyakiti hati suami, menyakiti hati anak derhaka pada mak ayah, cakap bukan-bukan apa semua tu kan. Jadi itu antara kita beribadah dosa-dosa yang perlu kita bagi perhatian supaya kita dalam kita pulun 24 ibadat nak bergandakan pahala, jangan ada dosa-dosa yang hapuskan pahala kita tadi. Terutamanya yang Nabi sebut, hadis yang Nabi sebut menghapuskan pahala tu hasad dengki. Kalau ada hasad dengki dalam diri kita, habis amalan kita banyak mana tadi berpuluh-puluh tahun. Jadi saya seru diri saya dan tuan-tuan dan puan, yang paling perlu kita tekan, kita jaga ialah hati kita, jangan ada hasad dengki. Kalau saya hurai hasad dengki pakai tak sembahyang kan. Jadi tuan-tuan dan puan, carilah sendiri hasad dengki itu macam mana kita nak buang dia. Jadi saya rasa sekadar itulah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.